Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Mahrab dalam Buletin UKAS edisi malam 15 Ogos 2020. Tumpuan berita, projek menaik taraf Jalan Padawan Fasa 1 dengan kos pembinaan bernilai 34.9 juta ringgit bakal memberi manfaat kepada penduduk setempat, terutamanya penduduk di sepanjang Jalan Padawan. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Haji Openg memberitahu untuk keselesaan dan keselamatan rakyat menggunakan jalan tersebut, Kerajaan Sarawak melalui Jabatan Kerja Raya JKR akan melaksanakan penaik tarafan jalan sepanjang 30 km itu yang akan dibahagikan kepada dua fasa. Jadi yang itu kita lancarkan fasa pertama. Jalan tu 30 km. Kita lancar fasa pertama. Tadi JKR Madah mungkin si cukup. Terpaksa lancari lagi, tambah sikit untuk fasa kedua supayanya siap seterusnya Jalan Padawan. Jalan tu pun berbengkok-bengkok. Jadi JKR madangan saya tadi nyari align diluruskan. Bermana dibuka jalan ya, diperbesarkan dan ia akan lebih selamat untuk digunakan Jalan Padawan tu. Jadi inilah apa yang kita laksanakan. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis pelancaran projek menaik taraf Jalan Padawan Fasa 1 Tapah bahagian serian di Dewan Serbaguna Tapah hari ini. Ketua Menteri menambah Kerajaan Sarawak telah membuat keputusan untuk mengambil alih projek itu yang pada asalnya merupakan projek di bawah tanggungjawab Kerajaan Persekutuan. Sementara itu, Datuk Patinggi Abang Zuhari turut memaklumkan mengenai pemberian sebanyak 1.4 juta ringgit kepada Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Tapah bagi meneruskan pembangunan sekolah tersebut. Saya juga mendapat tahu bahawa pihak sekolah telah memungut lebih kurang 1.4 juta. Saya dah janji dolar tu dolar. Saya akan beri tambahan 1.4 juta juga kepada sekolah ini untuk meneruskan pembangunan sekolah tapah di kawasan ini. Berikut merupakan tetamu terhormat yang turut serta dalam majlis tersebut. Terdahulu dalam majlis sama, Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Julaihi Narawi menjelaskan projek yang telah bermula sejak Disember 2019 kini giat berjalan lancar. Pada masa sekarang, projek ini berjalan dengan lancar sejak bermulanya pada Disember 2019 dan dijangka siap dalam jangka waktu 30 bulan. Maknanya ianya dijangka siap pada bulan September 2022, 30 bulan. Dalam hal itu, beliau berharap penduduk setempat memberi kerjasama supaya projek berkenaan dapat disiapkan mengikut jadual ditetapkan. Bercakap ketika ditemui media selepas itu, Ketua Menteri memberitahu dalam masa 3 tahun ini, Kerajaan Sarawak telah membelanjakan 12 bilion ringgit bagi menyediakan infrastruktur asas termasuk air, elektrik, jalan raya dan jambatan di kawasan luar bandar Sarawak. Jadi kita dah belanja within this current 3 tahun 12 bilion. Oh, 12 bilion. 3 tahun. 3 tahun, 12 bilion. Masuk air lah. Air, elektrik, jalan raya, jambatan. Dan I think lepas ya kita dah siap infrastruktur kita. Dan semua tempat Sarawak more or less dah connected dengan basic infrastruktur. Jadi bermakna State Malaysia Plan hanya continue lah. Tambahnya, Kerajaan Sarawak kini dalam perancangan untuk membangunkan digital connectivity setelah selesai projek jalan raya kelak. Kita ada hak baru lagi, dia cyber connectivity. Cyber connectivity. Daripada internet. Digital connectivity. Soon lah, very soon. Yang habis tu,
kita bangunkan apa nama digital connectivity. Apabila jalan dah siap, kita boleh mula kabel. Kabel dia akan tingkatnya dalam 5G. Luar Sarawak. Dalam urban dulu, kayak jiwa lah. Kena kita pakai online. Kalau tak online education kita popular sekolah. Kena tu orang pakai online kena belajar. Laporan seterusnya, tanah perkuburan Islam Sarike akan dipindahkan ke tapak baru berkeluasan 10 hektar di kawasan Sentubu yang akan dibangunkan tidak lama lagi. Menteri Muda Perancangan Bandar Pembangunan Tanah dan Alam Sekitar Sarawak merangkap Adun Kuala Rajang, Datuk Len Talif Saleh berkata sebanyak RM2 juta peruntukan telah diluluskan bagi pembangunan tanah perkuburan baru itu. Jadi kalau kita lihat kubur Melayu di Syirikah ini sudah hampir ke tahap yang kritikal. Jadi oleh sebab itulah Yang Berhormat telah saya memohon bercerita dengan beliau pada kubur di Syirikah. Beliau untuk menyediakan tapak 10 hektar untuk kubur baru di Syirikah, iaitu di hujung Jalan Baji ataupun tepi Sungai Sentebu, supaya kita panggil Sungai Sentebu, yang seluasnya ialah 10 hektar. Yang mana seterusnya beliau juga setuju untuk menyediakan peruntukan 2 juta untuk membangunkan kubur. Beliau berkata demikian pada program gotong royong membersih tanah perkuburan Islam bahagian Sarike hari ini. Dita tahu pula, Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Undang-Undang dan Adat Bumi Putera Sarawak, Datuk John Sikitayai berkata kerajaan mengambil berat berkenaan SOP pembukaan sekolah bagi membantras penularan wabak COVID-19. Jelas beliau, ibu bapa tidak perlu risau menghantar anak-anak ke sekolah kerana pihak sekolah telah memastikan setiap SOP pembukaan sekolah dipatuhi. Beliau berkata demikian dalam program penataran pembukaan sekolah-sekolah pasca COVID-19 di Dewan Sukan Tautau pada Jumaat. Pada majlis itu terdapat 3 ceramah diadakan, antaranya seperti tertera. Sekian bersama saya Fizah Munirah dan kru penerbitan. Untuk mengetahui berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Salam UKAS.